Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kamarul bin Ismail dan rakan-rakan seperjuangan saya. Nama diberi Nur Adibah binti Abdul Halim, pemegang nombor metrik di 2020109425, merupakan pelajar semester 1 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Geografi dengan kepujian. Yes, hari ini anda semua akan bersama saya dalam Sembang Bawang Manusia dan Alam Sekitar. Baiklah, Sembang Bawang kita akan membincangkan satu topik mengenai satu tindakan manusia yang memberi kesan kepada alam sekitar semula jadi. Sebelum itu, fahami dahulu apa itu alam sekitar. Alam sekitar merujuk kepada sesuatu atau segala benda hidup atau bukan hidup yang wujud di atas permukaan bumi ini seperti unit landscape dan ekosistem yang pelbagai. Alam sekitar ini perlulah dijaga dan dihargai kerana ia memberi manfaat kepada generasi kini dan juga generasi akan datang. Akan tetapi, tindakan dan aktiviti manusia telah mendatangkan pelbagai kesan terhadap alam sekitar semula jadi. Seperti video ini. Baik Ashwat, isu pembalakan haram turut mendapat perhatian agensi penguasaan lain, antara lain Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pahang hari ini tampil untuk memberi jaminan ataupun ketegasan mereka bahawa mereka akan memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap kes-kes yang melibatkan kecurian balak dan juga pembalakan di luar permit. Dan menurut mantan pengarah SPRM Pahang iaitu Datuk Zainul Darus, 11 maklumat telah diterima sejak tahun lalu sehingga sekarang dan kesemua maklumat diterima membabitkan surat layang. Dan kita ikuti laporan ini. Pihak SPRM sedang menjalankan perisikan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan kesemua laporan yang diterima. Daripada 2015 hingga sekarang kita ada 11 maklumat. So kita sedang develop dan ada juga yang kita dah laksanakan melalui operasi bersama sebab report berkaitan dengan pembalakan ini kita bukannya dapat orang kata solid. Kita dapat dalam bentuk surat layang dan sebagainya. So kebanyakannya curi balak. So bila curi balak ni di luar daripada permit dan sebagainya, itu memerlukan dari segi aspek perisikan dan sebagainya untuk kita detailkan. So tapi insya-Allah tumpuan akan diberikan pada kes-kes melibatkan pembalakan ikut daripada perbincangan saya dengan Tuan Datuk Waramdillah tadi. Isu pembalakan haram mula dikaitkan orang ramai dengan penyusutan ketara air Sungai Pahang, khususnya di hulu iaitu Sungai Tembeling, ketika cuaca panas El Nino yang melanda sekarang. Datuk Zainul Darus ditemui selepas majlis penyerahan tugas kepada pengarah SPRM Pahang yang baru, Datuk Wan Ramli Wan Abdullah. Zainul akan mengambil alih jawatan sebagai pengarah bahagian urus tadbir sektor awam di Pejabat SPRM Putrajaya. Berdasarkan video tersebut, kita mendapati bahawa tindakan atau aktiviti manusia sememangnya mendatangkan masalah dan memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar sekiranya dilakukan secara besar-besaran, berleluasa dan tidak terkawal. Salah satu aktiviti tersebut ialah aktiviti penebangan hutan secara besar-besaran. Kegiatan tersebut dikaitkan juga dengan aktiviti penyahutanan dan ini memberi maksud penghapusan hutan secara besar-besaran. Aktiviti penebangan hutan secara besar-besaran juga dilakukan dengan pelbagai cara dan tujuan, antaranya pembalakan, pertempatan, pembukaan perindustrian dan kegiatan ekonomi seperti pertanian. Walaupun kegiatan tersebut mendatangkan manfaat kepada manusia, tetapi ia memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar, terutamanya ekosistem hutan.
Hal ini diperkatakan demikian kerana terdapat sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab akan melakukan aktiviti penebangan hutan untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan ekosistem hutan tersebut. Secara tidak langsung, berlakulah kesan terhadap alam sekitar. Untuk pengetahuan semua, trend ekosistem hutan menunjukkan kemerosotan yang sangat banyak dari tahun ke tahun dan ini menjelaskan bahawa aktiviti penebangan hutan secara besar-besaran sememangnya mendatangkan masalah terhadap ekosistem hutan dan memberi kesan terhadap alam sekitar. Antara kesan-kesan penebangan hutan secara besar-besaran ialah peningkatan suhu, kekurangan atau ketiadaan hutan serta letupan tumbuhan akibat daripada aktiviti tersebut menyebabkan kandungan gas karbon dioksida di ruang udara meningkat. Peningkatan gas karbon dioksida tersebut akan memerangkak haba dan bahangan matahari daripada dipantulkan semula ke atmosfera. Fenomena seperti inilah yang menyebabkan suhu persekitaran meningkat dan bertambah teruk apabila kapasiti ataupun keadaan hutan semakin berkurangan. Di Malaysia, terdapat 2 kawasan yang mengalami gelombang haba pada tahap berjaga-jaga pada tahun 2018, iaitu di Jerantut Pahang dan di Sik Kedah. Akibat daripada penebangan hutan tersebut, 2 daerah tersebut mengalami gelombang haba dan perlu diawasi dari masa ke masa. Penebangan hutan secara besar-besaran juga mendatangkan kemusnahan dan kepupusan habitat flora dan fauna. Apabila hutan ditebang secara berleluasa dan luar kawalan akan memberi kesan kepada kemusnahan dan kepupusan pelbagai habitat spesies flora dan fauna. Keadaan ini berlaku kerana fungsi hutan sebagai habitat semula jadi kepada pelbagai tumbuhan dan spesies hidupan liar musnah akibat daripada penebangan hutan tersebut. Semakin banyak kawasan hutan yang ditebang, maka semakin berkuranglah habitat tersebut dan akan mengalami kepupusan. Kemusnahan habitat tersebut akan menyebabkan penghijrahan haiwan untuk mencari habitat ataupun hutan yang lain sehingga mereka terpaksa melalui kawasan yang mempunyai penduduk seperti yang berlaku di video tersebut. Kita jalan. Dia rapat sangat. Man, jangan. Oh. Jangan. Dia main ke kok? Dia. Dah. Okey, dia kok. Jangan gerak lagi, biar dia naik dulu. Biar dia naik dulu. Okey. Menyinta pula kita kan. Okey dah. Ingat tak pecah kan? Nak terkencing pun ada apabila harimau liar muncul secara tiba-tiba di depan mata. Itu kata Syahrul Azwad Abdul Halil menceritakan detik ketika bertembung dengan harimau di Taman Negara Kuala Tahan, Jerantut Pahang hari ini. Syahrul Hazram berkata ketika kejadian kira-kira jam 3.45 petang itu, dia dan 3 rakannya, Wan Kamarul Iznan Wan Ahmad Nazri, Wan Iqbal Fikri Wan Ahmad Nazri dan Wan Noriman Shah Wan Muhammad Adat dalam perjalanan dari Kuala Tahan ke kampung pagi. Katanya apabila tiba di Bukit Dedari, secara tiba-tiba seekor harimau keluar dari hutan berhampiran untuk melintas jalan raya dilalui mereka. Kesan yang ketiga ialah berlakunya hakisan tanah. Penebangan hutan secara besar-besaran juga akan menyebabkan hakisan tanah terjadi disebabkan perubahan ke atas struktur tanah dan akan menurun kepada bencana tanah runtuh. Kegiatan ekonomi seperti pertanian dan pembangunan memerlukan penebangan hutan. Akan tetapi, terdapat sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab akan mengambil kesempatan untuk melakukan secara besar-besaran. Dan kawasan tersebut akan ditebang, maka terdedahlah dengan hakisan dan berlakulah bencana tanah runtuh. Hal ini terjadi kerana kesan penebangan pokok menyebabkan struktur tanah longgar. Akar-akar pokok yang mencengkam tanah tidak lagi berfungsi dan semakin lama semakin tidak kukuh. Dan berlakulah fenomena tanah runtuh seperti di Cameron Highland dan Genting Highland.
terdapat pelbagai tindakan yang telah diambil oleh pihak berkuasa dan pihak kerajaan untuk mengatasi dan membanteras aktiviti penebangan hutan secara besar-besaran ini. Antara tindakan tersebut ialah melalui dasar perundangan. Terdapat Dasar Perhutanan Negara 1978 dan Akta Perhutanan Negara 1984. Dasar Perhutanan Negara 1978 mengisytiharkan hutan simpan kekal bagi mewujudkan hutan perlindungan, hutan berhasil dan hutan lipur. Di Malaysia, terdapat beberapa hutan simpan kekal seperti Taman Negara di Jerantut, Pahang, Hutan Simpan Belum di Perak dan Taman Negara Bako di Sabah. Manakala, Akta Perhutanan Negara 1984 menggariskan beberapa larangan iaitu larangan memasuki hutan simpan kekal, larangan menebang, memotong dan memindahkan hasil hutan dan mineral. Sekiranya terdapat pihak yang melanggar akta tersebut akan dikenakan denda, kompaun dan penjara. Tindakan yang seterusnya adalah melalui pengurusan hutan strategik. Tindakan ini sangat efektif untuk mengawal aktiviti penebangan hutan secara besar-besaran melalui dua sistem, iaitu sistem Sebaya Malaya dan sistem tebangan memilih. Sistem Sebaya Malaya adalah satu sistem yang hanya memfokuskan kepada pokok yang mempunyai nilai dagangannya dalam sesuatu operasi dan tempoh pusingannya adalah antara 60 hingga 80 tahun yang bersesuaian untuk ditebang. Manakala, sistem tebangan memilih merupakan satu inventory yang perlu dilakukan di kawasan yang hendak ditebang. Tinjauan dilakukan untuk memilih pokok-pokok kayu keras yang berukuran 45 cm ke atas dan bersesuaian untuk dilakukan penebangan. Tindakan yang terakhir adalah melalui pendidikan terutamanya pada subjek geografi dan pendidikan alam sekitar. Melalui pendidikan ini, akan wujudlah sifat keprihatinan dan tanggungjawab dalam diri pelajar untuk mengekalkan kelestarian hutan. Penjagaan hutan bukan sahaja dilakukan oleh pihak berkuasa dan pihak kerajaan, malah ia melibatkan kerjasama daripada golongan masyarakat tidak kira peringkat usia. Melalui pendidikan juga akan membuka minda dan mata generasi muda terhadap kepentingan hutan dan impak daripada penebangan hutan secara besar-besaran. Secara tidak langsung akan meningkatkan sifat keprihatinan untuk mempertahankan kepentingan alam sekitar terutamanya ekosistem hutan. Jadi, pendidikan alam sekitar perlu diperkenalkan dan diperkukuhkan secara formal pada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Antara saranan saya kepada pihak bertanggungjawab dan masyarakat adalah yang pertama, giatkan kempen kesedaran dan banteras penebangan hutan. Kempen ini boleh dilakukan melalui media sosial, secara bersemuka dan juga dengan melakukan aktiviti dan program seperti penanaman semula pokok. Melalui kempen ini akan meningkatkan kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya ekosistem hutan terhadap manusia dan juga persekitaran fizikal termasuklah spesies flora dan fauna. Peranan saya yang kedua ialah masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak ranger hutan dan membuat aduan sekiranya terdapat aktiviti pencerobohan dan penyahutanan. Masyarakat setempat boleh bersama-sama membantu untuk menjaga khazanah bumi yang paling penting iaitu ekosistem hutan. Sekiranya terdapat pencerobohan ataupun aktiviti-aktiviti yang melanggar dari segi perundangan dan akta, masyarakat boleh mengambil tindakan dengan membuat aduan kepada pihak yang berkuasa. Ingatlah, penjagaan ekosistem hutan bukan sahaja dipertanggungjawabkan kepada pihak kerajaan, tetapi merupakan tanggungjawab semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya, aktiviti penebangan hutan secara besar-besaran perlu diatasi dan ditangani kerana ia akan menjejaskan ekosistem hutan dari masa ke masa.
Hutan merupakan satu khazanah dunia yang paling penting dengan mempunyai pelbagai sumber biodiversiti yang memberi kepentingan kepada manusia dan negara. Tindakan untuk menjaga dan memelihara hutan bukan sahaja tertumpu kepada satu pihak, tetapi melibatkan kerjasama daripada masyarakat dan pihak kerajaan. Oleh itu, banteraslah aktiviti penebangan hutan secara besar-besaran untuk kesejahteraan generasi kini dan generasi akan datang. Sampai di sini sahaja sembang bawang kita. Semoga kita berjumpa lagi.